Oh, ada yang kata Abby dah hilang 20 minit yang lepas. Ya, IG sebut. Orang IG sebut. Minta maaf ya. Tak apa. Ada hikmah dia. InsyaAllah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Minta maaf ya sahabat-sahabat di FB. Terima kasih sahabat-sahabat di IG. Mohon maaf. Rupanya FB tadi putus-putus. Dan insya-Allah kita mula balik. Mungkin lepas ni kena buka je di laptop supaya kita tahu kan putus ke tak. Maksudnya on saja sebab kadang-kadang Ustaz buka IG sekejap. Jadi tak perasan di FB dah putus lama tadi. Mohon maaf ya sahabat-sahabat di FB. Okey, Masya Allah. Jadi kita tak sedap juga ya bila dah terputus tadi tu. Tengah-tengah doa pula. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita akan sambung pengajian kitab Riyadhus Shalihin kita. Hari ini siri yang keberapa ya? Ustaz, siri keberapa hari ini? Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini siri yang keberapa? Selalulah saya. Selalulah saya ni. Tim ada bagi tahu tak ini siri keberapa? 58 kot saya rasa. Kan? Okey, ada yang tulis di sini. Ada yang tulis 58, ada 56. Okey, tak apa ya. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat. InsyaAllah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Untuk kali ini kita akan membacakan satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan sabar. Sambung lagi kuliah kita dalam bab sabar. Kemudian ia merupakan hadis yang ke-19 dalam bab sabar, hadis yang ke-43 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah, hadis ini sangat indah tuan-tuan sekalian. Semua hadis pun indah. Namun mungkin kita jarang dengar. Saya pernah baca beberapa kali saja. Hari ini saya jumpa balik hadis ni, rasa macam hadis ni menjawab soalan diri saya sendiri. Dan mudah sebenarnya nak jawab juga persoalan orang lain. Masya Allah, mudah. Dengan hadis ini memudahkan kita untuk menempuh ujian Allah dan juga memudahkan orang yang kita nak bantu supaya dia kuat dengan ujian Allah. Allahu Akbar. Baiklah, ini merupakan hadis Hasan. Dia yang kedudukan hadis ni, dia ada kedudukan dia. Kan hadis sahih, kemudian adalah tingkatan dia, dan hadis Hasan. Hadis Hasan ni hadis baik. Maksudnya kedudukannya dia tak sampai tahap hadis sahih. Tapi hadis Hasan juga adalah hadis yang dikategorikan hadis yang baik. Hasan tu maksudnya baik. Maksudnya masih baik dari sudut perawi, masih baik dari sudut beberapa syarat untuk jadikan dia hadis Hasan. Maksudnya ia sikit saja beza dengan hadis sahih. Masya Allah. Baiklah, kita nak baca hadis Hasan riwayat Tirmizi. Masya Allah.
Saya bacakan, tuan-puan dengar, kalau dapat ikut ya, supaya dapat barakah ambil hadis Nabi. Dan ketika hadis Nabi dibacakan, kita cuba menghormati. Kita cuba diam sekejap, dengar. InsyaAllah bila kita menghormati, bila hadis Nabi dibacakan, insya-Allah begitulah jua umpama kita sedang menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul. Hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin yang hijau ni, ia muka surat 68. Betul, muka surat 68, hadis ke-19 dalam bab sabar, hadis ke-43 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi mohon maaf sekali lagi sahabat di FB, saya tak perasan putus lama sebab saya baca doa tutup mata. Kan? Saya tak perasan, minta maaf sangat-sangat di atas isu teknikal dah lambat pula start balik. Jadi mungkin sahabat-sahabat di FB boleh share ya. Supaya lebih ramai yang hadir. Terima kasih sahabat-sahabat di IG. Lebih kurang dalam 4,000 oranglah kehadiran. Mudah-mudahan dapat barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita nak baca ni hadis Nabi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna i'zamal jazaa'i ma'a 'izamil bala'i, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya tak tulis sebab hadis ni agak panjang. Jadi saya bacakan sahaja. Marilah sama-sama kita melihat terjemahan kepada hadis ini. Masya-Allah. Artinya diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya, Ia akan menyegerakan baginya balasan dosa di dunia. Masya-Allah. Nabi bersabda, tuan-tuan sekalian, daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya, bila Allah ingin berikan kebaikan dan Allah berkehendakkan kebaikan kepada hamba-Nya, Ia akan menyegerakan baginya balasan dosanya di dunia. Masya Allah. Allah akan segerakan balasannya di dunia. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi hamba-Nya, Ia akan menahan daripadanya balasan dosanya di dunia dengan sebab dosanya itu sehingga dia datang dengan dosanya sepenuhnya pada hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya besarnya pahala di atas sesuatu ujian adalah bersama besarnya ujian yang menimpa seseorang hamba. Dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mengasihi sesuatu kaum ataupun golongan, Ia pasti menguji mereka dengan pelbagai musibah. Oleh itu, sesiapa yang redha dengan ujian tersebut, maka baginya redha Allah. Manakala sesiapa yang marah dan tidak redha pula, maka baginya kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, saya rasa sayang tak tulis, tapi izinkan saya untuk ke whiteboard sebab saya nak berkongsi satu doa. Saya nak berkongsi satu doa, tuan-tuan sekalian, dan saya nak tulis juga hadis ini tapi terjemahan sahaja. Sebab saya tahu ada ramai di kalangan kita yang tidak mampu nak membeli kitab. Tuan-tuan sekalian, kitab adalah harta yang kekal walaupun lepas kita mati, kitab tak mati. Dan kita kalau beli kitab, ia menjadi harta wakaf. Maksudnya jika ada orang yang baca selepas itu, mungkin anak cucu kita yang baca, kita dapat pahala yang mengalir walaupun dalam kubur, tuan-tuan sekalian. Sebab itu ada orang tak nak beli kitab. Sedih kata, Ustazah, aku saya beli kitab, nanti kitab tu bergabuk, tak baca, kok membazir. Tuan-tuan sekalian, jangan berkira kalau nak beli kitab, kumpullah duit sikit-sikit. Kita mungkin tak wariskan harta pada anak-anak, tapi kita wariskan kitab.
Masya Allah. Mungkin ada anak kita, tak ada anak kita yang baca. Mana tahu ada di kalangan cucu-cucu kita yang minat dengan agama, yang jadi alim ulama. Masya Allah. Jadi, sama ada belilah versi apa pun kitab Riyadhus Salihin, dan kitab versi kita iaitu kitab Riyadhus Salihin yang hijau ni. Anda boleh beli melalui galeri Ustazah Asma. Okey, sahabat-sahabat dimana sekalian, sekarang kita akan pergi ke whiteboard. Dan saya nak berkongsi, sebelum tu saya cerita dulu. Sebab itu kena share. Kita nak naikkan lagi view di FB. Saya tahu sebab tadi ada isu. Tapi sekarang hampir 5K. Alhamdulillah, syukur sangat sebab dia IG dalam 2,100 lebih. Kisah ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ketika itu, dan kisah ini sangat ada kaitan dengan hadis yang kita baca. Yang mana Nabi bersabda, jika Allah inginkan kebaikan, Allah nak beri kebaikan kepada hamba-Nya, Allah akan segerakan balasan atas dosanya di dunia. Balasan itu boleh datang dalam bentuk sakit, dalam bentuk orang khianat kita, pasangan khianat kita, lalu kita sedih sangat. Datang dalam bentuk ujian daripada anak, datang daripada bentuk ujian hilang kerja, hilang punca pendapatan, bankrupt. Datang dalam bentuk macam-macam lah tu apa sekarang. Orang fitnah, orang hina, lalu kita sabar. Dan kita kena bagi motivasi, Allah ingin berikan kebaikan. Allah ingin berikan syurganya. Masya Allah. Dan Nabi SAW menyambung, dan barang siapa yang Allah ingin berikan keburukannya, Allah ingin berikan keburukan, Allah tidak menyegerakan balasan dosanya di dunia. Dan balasannya akan dikumpulkan sebanyaknya di mahsyar kelak. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah. Kalau kita diberi pilihan, mana satu yang kita nak? Kita telah dibersihkan Allah di dunia dan kita dibangkitkan di mahsyar dengan keadaan bersih, ataupun kita hidup senang lenang, seronok, tak ada ujian, semua okey belaka. Nak makan apa boleh, nak pergi mana boleh, nak buat apa pun boleh. Dan kita kata hidup aku okey je, enjoy je. Walaupun tak tutup aurat, walaupun tak salat, walaupun buat maksiat, masih lagi mulut tu mengumpat sana sini, masih lagi menangguh-nangguhkan taubat, tapi semuanya okey. Tapi dalam hadis ini Nabi sebut, apabila Allah menghendaki keburukan bagi hamba-Nya, Ia akan menahan daripadanya balasan di dunia disebabkan dosanya. Sehingga dia datang dengan dosa itu sepenuhnya pada hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita ditanya, mana pilihan kita, sudah tentu kita akan memilih yang pertama. Kerana apa? Yang pertama itu lebih baik. Tetapi kita tidak kuat untuk menahan ujian Allah. Maka saya nak berkongsi satu kisah dan satu doa. Tuan-puan sekalian. Masya Allah. InsyaAllah kita akan jatuh cinta dengan doa ni. Doa ni semua orang hafal. Mungkin sikit saja yang tak hafal. Tapi bukan semua orang tahu tentang doa ni. Encik, tentang doa yang... Okey. Sahabat-sahabat nanti diorang dah tahu doa apa yang saya maksudkan. Nanti unit penyediakan akan bagi. Subhanallah, cerita ni daripada riwayat yang sahih. Satu hari, Nabi berjumpa dengan seorang, Nabi pergi ziarah. Seorang sahabat Nabi, kisah yang benar tuan-puan sekalian. Seorang sahabat Nabi yang sakit tenat, sakit teruk. Dan sakit tenat dan teruk itu menyebabkan dia kurus kering. Dia kurus kering. Nabi bagi perumpamaan seperti burung kecil. Masya Allah. Kalau kita kan mungkin kita bagi perumpamaan, ya Allah, dia sakit, kurus kering badan dia. Macam tiang. Perumpamaan ni biasa diberikan untuk menggambarkan teruknya sesuatu keadaan. Kan macam tiang, macam pokok kering. Kulit dia tu tak ada isi, macam tulang hidup. Kita kan bila ibarat nak menggambarkan betapa dahsyatnya keadaan. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Rasulullah SAW menggambarkan betapa beratnya sakit. Nabi menggambarkan maksudnya satu hari Rasulullah menziarahi seorang sahabatnya yang sakit tenat dan badannya kurus kering seperti burung kecil. Masya Allah, seperti burung kecil, nak kata kecil dah jadi. Lalu Nabi bertanya kepadanya, ada tak Ustaz orang bagi hadis tu? Lalu Nabi bertanya kepadanya, wahai sahabatku, adakah kamu tidak berdoa dengan Allah? Kamu tak minta apa-apa ke dengan Allah? Kan kamu tak minta ke doa supaya disembuhkan ke apa? Kamu tak minta ke dengan Allah ni, dengan ujian berat ni, sakit teruk ni?
Yang telah lama sakit teruk sampai kurus kering ni. Masya Allah. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Saya sebenarnya tunggu hadis tu, saya nak baca. Sebenarnya hadis tu dah selalu dia orang bagi. Sekejap je tu dia orang boleh cari sebenarnya. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Kemudian, Masya Allah, ceritanya macam mana ya? Kemudian Nabi bertanya, adakah kamu tidak meminta? Adakah kamu tidak meminta daripada Allah doa, sesuatu doa? Lalu dia berkata begini tuan-puan sekalian. Aku telah meminta dengan Allah dengan satu doa. Dia minta apa dengan Allah? Doa tu macam mana tuan-puan sekalian? Dia minta doanya berbunyi. Saya ni takut salah. Tapi lambat pula tim bagi doanya. Hadisnya. Hadis tu dah selalu baca. Saya dah berapa kali ulang. Bukan baru nak cari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad SAW. Masya Allah. Hadisnya, sahabat-sahabat sekalian. Gini. Hadisnya lebih kurang. Tak sedap cakap lebih kurang. Yang terpusatkan kalau boleh saya nak baca hadis tu. Sebab saya memang suka. Mari kita alih. Kita alih ke FB. Kita alih ke whiteboard. Sementara tunggu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian dah jumpa. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda, telah menceritakan kepada kami, Muhammad telah mengkhabarkan kepada kami sanad daripada Anas radhiyallahu anhu, sahabatnya dan rangka menjenguknya kerana sudah terlalu lemah, sakit tenat dan kurusnya tu ibarat seperti burung kecil. Subhanallah. Lalu Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu tidak berdoa dan meminta dengan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Subhanallah. Kemudian sahabat tersebut pun menjawab, ya, pernah. Aku pernah berdoa. Dan perhatikan apa doa dia. Subhanallah. Dan ada kaitan dengan hadis yang kita baca ni. Doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu, ya Allah, ya Tuhanku,
apa yang engkau seksakan kepadaku di akhirat kelak, maka segerakanlah seksaan tersebut di dunia. Ya Allah. Dia minta apa tuan-puan sekalian dengan Allah? Dia kata, ya Allah, sebab Nabi tanya. Sebab Nabi ziarah seperti, sakit parah, kurus, kering, lemah seperti seekor burung kecil. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu pernah berdoa atau memohon sesuatu daripada Allah? Lalu sahabat ini menjawab, ya, saya pernah berdoa. Doa dia adalah, ya Allah, ya Tuhanku, apa yang akan engkau seksa kepadaku di akhirat kelak, segerakanlah seksaan itu di dunia. Masya Allah. Lalu bila Rasulullah dengar dia doa macam tu, Rasulullah jawab apa tuan-puan sekalian? Mendengar pengakuan tersebut, Rasulullah pun bersabda, Subhanallah, mengapa kamu berdoa seperti itu? Maksudnya Nabi tegur, Nabi larang. Nabi tegur dia, kenapa kamu berdoa seperti itu? Nabi sebut, sudah tentu kamu tidak berdaya. Kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan mampu, Nabi kata. Kenapa kamu doa macam tu? Kamu tidak mampu. Lalu Nabi mencadangkan satu doa. Nabi kata, mengapa kamu tidak berdoa? Nanti saya akan tulis doa ni. Dan sahabat itu pun berdoa dengan doa tersebut. Lalu Allah menyembuhkan sakitnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Memang hadis Nabi tadi tu dijelaskan oleh Rasulullah. Kita akan tulis. Kemudian, kita dilarang untuk berdoa, ya Allah, apa-apa balasan di akhirat kelak, engkau timpakan terus di dunia, ya Allah. Segerakanlah, ya Allah, di dunia supaya engkau tidak mengazabku di akhirat. Mungkin ada kan kita yang berdoa dengan doa seperti itu. Kan, ya Allah, janganlah seksa aku di akhirat. Aku lebih sanggup diseksa di dunia. Ya Allah, aku tidak sanggup diazab dengan api neraka-Mu, ya Allah. Maka azablah di dunia lagi atas dosa-dosaku. Tidak, Nabi melarang kita meminta dengan begitu. Dan kisah ini benar-benar berlaku zaman Rasulullah sebagai contoh untuk kita hari ini. Yang mana memang ada sahabat Nabi. Akhirnya Allah makbulkan doa dia. Dia diuji sakit teruk dah tempoh yang lama sampai kurus kering lemah sangat. Lalu Nabi bertanya, adakah kamu tidak meminta dengan Allah? Ialah minta sembuh ke apa ke kan? Lalu dijawab, ya aku pernah minta dengan Allah. Tapi doanya adalah, ya Allah, apa-apa balasan, kan, kebalasan buruk di akhirat kelak, segerakanlah di dunia. Sebab itu dia diuji dengan begitu berat. Lalu Nabi tegur, kenapa kamu doa macam tu? Kamu tidak mampu. Kamu tak akan mampu. Sebab azab di akhirat tu berganda-ganda. Jika di-convert azab akhirat tu ke dunia, azab tu sangat dahsyat. Kamu tidak mampu. Lalu Nabi pun mencadangkan, kenapa kamu tidak berdoa? Kenapa kamu tidak berdoa dengan doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu Nabi menyambung, kemudian lelaki tersebut berdoa dengan doa tersebut dan Allah menyembuhkan sakitnya. Masya Allah. Maksudnya Nabi mengajarkan kita supaya meminta kebahagiaan, kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat. Mesti minta dua-dua. Dua-dua elok. Dua-dua bahagia, dua-dua senang. Dua-dua dalam keadaan Allah redha. Jadi doa tu, yang saya kata ramai yang baca doa ni tapi tidak tahu kelebihan doa ni. Bahkan dalam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, ada banyak lagi tuan-puan sekalian kelebihan diterangkan kelebihan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Antaranya tuan-puan sekalian disebutkan dalam hadis yang lain, sahabat Nabi berkata, sesungguhnya doa yang paling kerap dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhanku, Rabbana, wahai pentadbirku, wahai pengurusku, atina, kurniakanlah kepadaku fid dunya hasanah. Bagi kehidupan dunia ini kebaikan. Masya Allah. Kebaikan tu boleh membawa maksud kebaikan, kebahagiaan, kelapangan rizki, kesihatan, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan kehidupan di akhirat juga baik. Wa qina azabannar. Dan lindungi jauhilah kami daripada azab api neraka. Akhirat baik tu, dia start daripada mana? Mahsyar baik dalam bawah naungan Allah. Baik yang terbaik adalah di syurga Allah. Tuan-puan sekalian, nanti saya akan buka Al-Kafi. Ustaz boleh tolong buka Al-Kafi? Kita nak tengok kelebihan doa ni lagi.
Saya nak tuliskan tuan-puan sekalian doa ni. Salin, tulis. Ini dah tak elok. Kena letak tepi terus. Dah tenggelam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Doanya bismillah. Rabbana. Boleh tulis ya? Bukan. Ada dalam tu. Jabatan Mufti Wilayah tentang doa. Boleh Ustaz tolong buka dekat laptop kalau dapat. Kalau laptop tak buka lagi tak apa. Allahu Akbar. Sebab tak kena ni. Kurang cantik sikit hari ni. Okey, last. Okey. Rabbana atina. Tolong cek ya tulisan hari tu saya ada tersilap dah hari tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu apa sekalian? Doa ni memang ada di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Diorang nampak tak Ustaz? Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Waqina. Oh, penting sangat tuan-puan sekalian. Waqina ni. Waqina. Dan kalau kita dapat yang hujung ni, confirm syurga tuan-puan sekalian. Waqina azabannar. Bacalah banyak-banyak kali. Bila teringat ke, baca je tuan-puan sekalian. Dia mata ni dah rosak sebenarnya. Waqina azabannar. Masya Allah. Okey, kita tengok maksud dia ya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina, kurniakan kepada kami. Kita terus guna dhamir kami, wahai Tuhan kami. Kurniakan kepada kami. Fid dunya. Di dunia. Hasanatan. Allahu Akbar. Hasanatan maksudnya ialah kebaikan. Tuan-puan sekalian, kebaikan ni boleh datang dalam bentuk apa? Bahagia, rezeki yang cukup, anak baik, kebaikan umum, suami ataupun isteri baik. Gegar ni kan. Apa lagi? Bisnes okey. Semua kesihatan okey. Fi dunya hasanah, kebaikan tu umum. Kita nak bahagian dunia kita baik, dapat jiran baik, dapat kawan baik. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik. InsyaAllah dia dah start daripada apa? Alam kubur baik, alam mahsyar, bawah naungan Allah, diampunkan Allah di mahsyar. Sebab azab pada mahsyar pun dahsyat tuan-puan sekalian. Azab mahsyar pun berat. Kemudian insya-Allah di syurga. Inilah kebaikan yang hakiki. Kehidupan yang sangat baik iaitu di syurga Allah. Waqina, dan jauhkan. Ataupun waqina dan jauhkan, elakkan, ataupun dan selamatkan.
halang, benteng, macam itulah. Waqina azabannar, daripada, dan jauhkan, selamatkan kami daripada azab api neraka. Azab api neraka. Subhanallah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini doa yang disebut dalam hadis riwayat Muslim kita baca tadi. Ingat ceritanya tadi? Nabi ziarah, ada seorang sahabat yang sangat teruk sakit. Sampai Nabi kata kurus kering ibarat seperti burung kecil. Lalu Nabi bertanya kepadanya, kamu tak doa apa-apa ke dengan Allah? Dia kata, aku berdoa ya Rasulullah. Nabi tanya, doa apa? Lalu dia jawab, aku berdoa dengan, ya Allah, apa sahaja balasan buruk di akhirat, segerakanlah di dunia. Maksudnya dia doa, janganlah seksa di akhirat, lebih baik seksa di dunia. Lalu Nabi tegur, kenapa kamu minta doa begitu? Nescaya kamu tak mampu. Berat sangat doa tu, jangan minta macam tu. Lalu Nabi mengajarkan, berdoalah dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Lalu lelaki tersebut, Nabi kata berdoa dengan doa ini, lalu Allah menyembuhkannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, saya nak jelaskan lagi sikit tentang kelebihan doa ni. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, doa ini, muslimin muslimat, disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang bermaksud doa yang paling sering, yang paling kerap diucapkan oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya Allah. Imam Muslim menambah, apabila Anas hendak berdoa dengan satu doa, Anas bin Malik ni sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Maka dia akan berdoa dengan doa tersebut. Apabila dia hendak berdoa dengan banyak doa, maka dia menyertakan doa tersebut di dalamnya. Sebab itu kita perhatikan, kebanyakan orang yang memimpin bacaan doa, mesti dia tutup dengan doa tersebut. Perasan tak? Mesti ujungnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagi kita ni, yang malas nak berdoa ni, kalau kita ni malas lah, ada waktunya kelang kabut, tak sempat nak baca doa, nak cepat ni, Assalamualaikum, sudah dah lah, okey. Bukan sudah dah lah, maksudnya kelang kabut, nak cepat ke apa? Tak tahu ni, doa mana nak baca, tuan-puan sekalian? Doa inilah. Jangan tinggal doa ni. Masya Allah. Ini doa yang paling kerap Nabi baca, dan diceritakan Anas bin Malik yang sangat rapat dengan Nabi, antara perawi hadis yang paling banyak, kalau dia nak berdoa, mesti dia akan sertakan doa ni. Tapi kalau kita sempat baca doa yang panjang, bahasa Melayu lagi gini, tak kisah. Tapi semoga saya doakan semua yang tengok, semua yang hadir ni, kita mampu menghafal doa ni. Kan tengah bawa kereta ke apa ke. Sebab cerita doa ni, dia ada kaitan dengan sakit tadi tu. Kan sahabat Nabi yang sakit, maksudnya dia boleh digunakan untuk semua. Kalau orang tanya, Ustazah saya dalam ujian yang berat, Ustazah suami saya gini-gini, Ustazah anak saya gini-gini. Kalau kita ni tak ada idea nak bagi doa yang khusus dengan apa masalah dia, kita boleh bagi doa ni. Sebab doa ni, kalau kita fikirlah orang yang sakit, patutnya Nabi ajar doa apa? Doa untuk sembuh lah. Ada banyak doa syifa, ada banyak untuk kesembuhan sakit. Tapi Nabi tak ajarkan doa yang khusus untuk sakit. Tetapi Nabi ajarkan doa yang umum seperti ini, sebab kebaikan itu maksud dia umum, tuan-puan sekalian. Okey, mungkin ada orang nak snap. Sebelum tu saya nak baca lagi. Okey, subhanallah. Kelebihan ya muqallibal qulub, kesimpulan Rabbana atina fid dunya hasanah. Okey. Tak ada. Sekadar itu, boleh nak snap lepas, sebab saya nak tulis matan hadis ni tadi. Boleh snap ya? Kalau siapa yang nak snap doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Okey. Jadi doa ni boleh digunakan untuk pelbagai bentuk ujian. Semua ujian boleh guna. Sakit, sedih, difitnah apa, ulang je doa ni. Ini antara doa yang paling kerap Rasul ulang. Okey, saya padam ya. Encik boleh tak letak buku hijau tu dekat tu?
Terima kasih Encik Suami. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, yang ni hadis yang kita bacakan pagi ni, saya cuma nak kita ni saja. Saya tulis terjemahan sahaja. Sebab hadisnya subhanallah, muslimin muslimat, sayang kalau kita tak salin. Tak tulis bahasa Arab, tulis bahasa Melayu ya. Subhanallah. Okey. Okey tak? Okey. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Nabi boleh tak cari ni lain? Yang ni macam dah rosak ujungnya. Nabi SAW bersabda, dah hujung dah pula. Patutnya saya mula daripada Nabi SAW bersabda. Bersabda. Nabi bersabda, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, mungkin kena zoom sikit, ada tulisan kecil, kebaikan pada hambanya. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, kebaikan buat hambanya, buat kita lah ya, buat hambanya, maka ia akan menyegerakan baginya balasan dosa di dunia. Menyegerakan baginya balasan dosanya. Ada Ustaz warna hitam? Balasan dosanya di dunia. Masya Allah. Okey. Kemudian sebaliknya, tu yang kita kena faham. Saya kena belakangkan sikit. Sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan, kejap, dah hitam tu, menghendaki keburukan, kena conteng banyak dah. Okey, menghendaki keburukan bagi hambanya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, ia akan menahan daripadanya balasan dosa di dunia. Kecil sangat Encik tulisan. Orang boleh nampak tak? Balasan di dunia dengan balasan dosanya di dunia. Balasan dosanya di dunia sehingga
Sehingga dia datang. Dengan dosanya, dosanya itu sepenuhnya akan dihitung sepenuhnya, tidak dikurangkan sedikit pun. Sepenuhnya di akhirat kelak. Subhanallah. Ada sambungan lagi ni tuan-puan sekalian. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita faham dulu hadis ni, yang rangkap pertama ni tuan-puan sekalian, yang mana Nabi bersabda, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan buat hamba-Nya, Allah nak berikan kebaikan. Kebaikan ni boleh datang dalam pelbagai bentuk. Diampunkan dosa, kebaikan bahagia ke, hidup yang tenang, kan? Allah nak berikan kebaikan buat hamba-Nya, ia akan menyegerakan baginya balasan dosanya. Subhanallah. Tidak ada yang lebih baik daripada makan sedap, lebih baik daripada tidur lena, rumah besar, kereta besar. Lebih baik daripada apa yang kita inginkan, melainkan balasan dosa kita telah selesai di dunia. Sebab apa tuan-puan sekalian? Bila Allah menyelesaikan urusan dosa kita dan dibersihkan Allah di dunia lagi tuan-puan sekalian, maka perjalanan kita di akhirat kelak, waktu dihisap, kehidupan kita di alam kubur, dan insya-Allah kita akan selamat daripada api neraka. Maka sebab itu, sekiranya Allah menyegerakan bagi kita balasan dosa, ia datang dalam bentuk ujian, lalu kita sabar. Ia mungkin datang dalam bentuk musibah, lalu kita redha. Ujian musibah adalah beza sikit. Jadi tuan-puan sekalian, kalaulah kita diberi pilihan, sama ada grup yang pertama ataupun grup yang kedua, yang mana Nabi menyebutkan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi hamba-Nya, ia akan menahan. Allah menahan daripada Allah menahan daripadanya, ini tulisan kecil je, daripadanya, iaitu manusia itu, balasan dosanya di dunia, sehingga dia datang dengan dosanya itu sepenuhnya di akhirat kelak. Na'udzubillah. Kalau kita ditanya nak pilihan mana, mungkin kita kata, tak naklah dua-dua, tak naklah hidup seksa di dunia, seksa di akhirat. Tuan-puan sekalian, kita kan ada beberapa pilihan. Contohnya, pilihannya bahagia dunia, seksa akhirat. Ataupun bahagia akhirat, seksa dunia. Kalaulah kita tepat, mana satu yang kita akan pilih? Nak bahagia dunia tapi seksa akhirat, ataupun nak bahagia akhirat, seksa kat dunia, hidup seksa dunia. Sudah tentu kita nak yang ketiga, iaitu kita nak bahagia dunia dan akhirat. Tuan-puan dimati Allah sekalian, nak dapat bahagia dunia akhirat ni, memang tak ada jalan lain, mesti menempuh juga seksa dunia dalam bentuk ujian, fitnah, kesempitan, kesedihan, kekecewaan. Mustahil, dan bahkan memang tidak ada, confirm, tak payah nak buat kajian. Confirm tak ada manusia yang tidak pernah rasa sedih dalam hidupnya. Tak pernah rasa kehilangan, tak pernah rasa kecewa, tak pernah rasa marah, tak pernah rasa benci. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dan semua para Nabi juga menempuh ujian-ujian itu. Sedih, difitnah, dikeji, dipukul, sepak tajam, lagilah dahsyat para Nabi ujiannya. Maksudnya untuk dapat bahagia dunia akhirat juga perlu menempuh ujian ni. Lepas tu mungkin ada orang tanya, habis tu Ustazah, kenapa tadi ajar doa tu bahagia dunia akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kan hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wa qina azabannar, dan lindungi daripada azab api neraka. Doa yang kita kasih tu. Tuan-puan sekalian, itulah perbezaan apa itu erti bahagia. Definisi bahagia tu, tuan-puan sekalian.
Doa tu tadi tu, Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh ya saya padam? Saya padam yang ni. Hadis Nabi jangan padam lagi sebab hadis Nabi ni ada sambungan, lepas tu kita akan stop. Definisi bahagia. Okey, encik suami dulu kita tanya. Marilah encik suami, sekejap. Apa erti bahagia bagi encik suami? Mengejut. Biar rasa dia. Saya kena tengok. Encik suami cuba jawab. Tak ya? Encik suami. Okey. Apa erti bahagia bagi encik suami? Kalau bahagia sekarang ni, kita dapat apa yang kita nak lah. Dapat makan tu, dapat pergi jalan tu, dapat apalah semua. Dari segi zahirnya lah. Okey. Tapi kalau segi yang erti sebenar bahagia bagi encik bila mana kita rasa cukup dengan apa yang ada. Dapat isteri macam ustazah, dapat anak, dapat ni, dapat tu. Kita cukup, rasa cukup. Walaupun dalam kekurangan PKP ni pun kita rasa cukup. Bahagianya di sini ustazah. Di hati. Apa yang kita ada itulah yang kita rasakan bahagia. Kalau tak dapat apa yang kita ada, kita terima lah, dan kita belajar untuk reda lah. Sebab kita bukan yang menentukan apa semua yang kita nak berlaku di sekelip mata je. Kalau tidak, kita ni seolah-olah Tuhan lah, kita menentukan everything kan. Tapi kita bagi hamba, kita reda. Jadi kita menjalani kehidupan dengan apa yang ditentukan lah. Cukup dengan apa yang ada. Okey, itulah erti bahagia. Ya. Kalau tak ada? Kalau tak ada tu maknanya kita kena ada orang kata saya redha dan saya cukup apa yang ada, tapi dia kata saya ni tak ada apa-apa untuk rasa cukup. Suami tak ada, pekerjaan baik pun tak ada. Lepas tu dia kata rupa pun tak ada, kawan-kawan baik pun tak ada. Jadi tapi dia masih ada sesuatu lah. Ada ibu bapa. Dia boleh ada kehidupan dia sendiri. Dia ada kelebihan kesihatan. Ada nikmat makan. Ada nikmat bernafas. Maksudnya mustahil orang tu tak ada. Mesti ada. Untuk disyukuri, dan itulah erti bahagia. Betul. Tapi kalau orang yang tu yang kata diuji dengan PKP ni kan, kehilangan pekerjaan, diuji dengan sakit dan sebagainya, untuk kita kata redha tu benda besar sangat untuk kita di sini. Mungkinlah kita kata boleh redha, kita nasihatkan dia redha, sabar dan sebagainya. Tapi untuk dia redha tu tidak semudah seperti mana kita ucapkan untuk redha, dan dia bersyukur tu tidak semudah ucapan kita kata syukurlah. Itu yang diuji. Bijak encik. Yang apa encik sebut tu, kita akan jawab dalam sambungan hadis. Saya dah baca kot. Okey, dah hafal. Makasih encik. Subhanallah, inilah anak murid tetap yang menolong di sebalik tabir. Bukan anak murid encik, kita sama-sama belajar kan. Sebab encik lagi tua dari saya, encik bukan anak ya. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, definisi bahagia. Apa erti bahagia tuan-puan sekalian? Okey, bila sebut apa erti bahagia, semua berbeza. Encik sini. Okey. Apa erti bahagia? Ada orang kata, saya bahagia cukuplah anak-anak ada di sisi. Saya bahagia cukuplah saya dapat suami yang baik, saya dah bahagia sangat. Saya tak kisah pasal rumah. Ada orang yang letak bahagia dia, saya bahagianya bang, kalau kita dapat rumah macam tu. Bahagianya bang, kau dapat kereta impian kita tu bang. Abang, bahagianya kita kalau dapat anak macam orang tu. Ramai orang dia meletakkan bahagia itu pada sesuatu luaran. Faham tak? Okey. Ni minta maaf ya, saya nak conteng. Kita padam ya. Ni diorang dah saling belum tadi ya? Diorang dah snack belum? Minta maaf tuan-puan sekian, saya dah padam. Itulah. Okey. Ada sambungan ni, hadis ni sekejap. Bahagia. Ada orang letak bahagia itu pada apa? Pada rumah. Okey, tulis erti bahagia. Encik boleh bacakan apa erti bahagia anda? Pada rumah,
ada letak pada kereta, ada yang letak pada makan. Oh, bahagianya kalau hari ni dapat makan tu, makan ni. Okey. Adalah makanan impian kita, jadi bang bahagianya dapat ni. Okey, bahagianya dapat jalan-jalan. Okey, duduk hotel, kan? Oh, bahagianya. Okey, bahagianya balik kampung. Bukan saya kata salah ni, boleh ni. Ini sumber-sumber bahagia ni. Okey, bahagianya ada suami baik. Ada pasangan isteri baik. Okey, bahagia pada anak. Oh, bahagianya bang. Kalau anak-anak kita macam anak jiran tu. Mengaji Quran, akhlak baik. Kan sedap mata memandang. Okey, anak-anak baik. Lagi apa lagi? Yang kita rasa kalau kita dapat, kita bahagia. Apa lagi? Kereta impian apa? Range Rover. Bang, bahagianya dapat Range Rover. Ini saya bukan kereta impian saya tulis je. Lagi? Tak adalah kereta impian sangat pun. Tak ada. Kalau tanya kereta impian Ustaz apa? Tak adalah ni apa-apa. Okey. Lagi ada tulis tak Encik? Apa erti bahagia? Ya, kesihatan. Orang yang sakit, tuan-puan sekalian, memang kesihatan adalah sumber kebahagiaan. Lagi? Ya, haji, umrah. Bahagianya. Ya, bahagianya bebas hutang. Tak ada hutang langsung. Rasa macam bebas nak hidup di dunia ni. Bebas hutang. Ya, anak-anak baik, soleh-solehah, ada pasangan baik. Okey. Kita memang bila sebut bahagia, kita membayangkan sesuatu yang menggembirakan. Takkanlah orang kata, apa erti bahagia? Kalau sakit saya bahagia. Sekarang saya sedang sihat. Deritalah dengan sihat ni. Macam tu kan. Kalau kita dengar orang cakap macam tu, kita kata, pelik kamu ni. Tak betul ni. Ada wayar putus ni. Ya, saya tak suka sihat. Tak suka sihat. Saya lebih suka sakit. Saya bahagia kalau saya sakit. Tuan-puan sekalian, ayat tu macam pelik, tetapi itu antara kalam-kalam sufi yang bukan menggambarkan dia memang betul-betul berkehendak, tapi dia sangat bimbangkan sihat. Dia sangat bimbangkan sihat. Dia risau lebih risau dia dalam keadaan sihat berbanding dalam keadaan sakit. Kerana tuan-puan sekalian, sihat memang disebut sebagai punca bahagia. Sebab kalau orang sakit, WS sakit, kalau sakit, kan? WS sakit. Kalau sakit, haji umrah tak boleh pergi. Hutang pun macam mana nak bebas, tak nak kerja. Kan? Ada rumah besar pun tak boleh nak nikmati. Duduk terlantar, sakit. Rumah besar macam mana pun tak boleh nak gerak. Dah stroke. Kereta pun tak boleh nak bawa. Dah sakit, makan pun dah tak boleh. Jalan-jalan apatah lagi. Nak balik kampung tak ada orang kampung datang. Lepas tu pasangan baik. Ya, dapat pasangan baik tapi dah sakit. Mengalir air mata. Tengok pasangan layan, tukar pamper apa. Anak-anak pun dah tak boleh nak pergi apa semua. Kan Range Rover tu lah jauh lagi lah. Nak sebutnya mahalnya erti kesihatan. Kerana kita sihat, kita boleh buat. Kita boleh usahakan semua sekeliling. Tapi saya bagi gambaran kenapa ramai orang-orang soleh, alim ulama, kan para nabi, para sahabat, dia uji dengan sakit. Masya Allah. Bagi orang wali Allah, ahli sufi dan sebagainya, mereka bukan melihat sebagaimana kita melihat dunia ini. Kita melihat dengan kacamata, pandangan mata. Pandangan mata melihat kereta yang baik, kereta yang bagus itu adalah bahagia, nikmat. Kita melihat makan yang sedap itu nikmat. Jalan-jalan balik kampung semua ini nikmat. Sebaliknya, bagi mereka yang melihat dengan pandangan mata hati, ini ujian, ini musibah, ini ujian. Masya Allah. Kerana bagi mereka apabila badan sakit, kan bila badan sakit, maka terhalanglah daripada mengejar dunia. Bila badan sakit, tak selera makan, automatik makan apa yang sikit je. Bila badan sakit, ada ke orang sakit tenat ke mengumpat orang? Saya tanya. Contoh kena COVID-19 kan. Tiba-tiba disahkan positif. Percayalah orang ni, lepas tu ada simptom pula, masa ni kita jadi orang yang paling baik. Tak ada nak ngumpat orang, duk istighfar je. Astagfirullah, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah berilah aku peluang. Berdoa paling banyak waktu kita sakit. Dia lagi sakit yang bahaya seperti COVID kan. Sakit wabak yang kita tengok ada kematian banyak.
Kita banyak berdoa masa sakit, tuan-puan sekalian. Ya Allah, berilah aku sembuh. Ya Allah, bagi aku peluang lagi. Ya Allah, anak-anak masih kecil. Ya Allah, duk minta. Ya Allah, janganlah sampai sesak nafas. Oh, lepas tu makin teruk, lagi kuat berdoa. Masa itulah tahap tawakal kita yang tak pernah kita capai seumur hidup kita. Kita boleh capai satu tahap tawakal yang sangat tinggi. Ya Allah, segala-galanya aku serah padamu. Aku yakin hanya kamu saja. Masa tu tak ada dah bergantung pada doktor. Doktor tolong selamatkan saya. Ya, tolong ya doktor, dengan kepakaran doktor, dengan alat-alat canggih. Tak ada dah. Sebab tengok sana mati, sini mati kalau duduk di ward-ward yang kritikal. Tapi masa itulah kita boleh mencapai tahap tawakal yang tak pernah kita capai dengan bahagia, dengan sihat. Tapi ramai orang tak suka diuji dalam musibah. Sebab itu kita kata erti bahagia ni berbeza. Ada orang dia kata, erti bahagia saya apabila saya dapat redha dengan ujian Allah dengan kadar segera. Erti bahagia saya apabila saya diampunkan Allah dosa-dosa. Dengan apa jua cara. Kalau Allah dengan cara Allah ambil suami, Allah ambil anak, dengan cara apa pun, asalkan saya bersih dosa, saya bahagia. Dia letak mindset macam tu, apa pun berlaku dalam hidup dia. Kan ada orang sakit kan, dia kata, okey, Allah sedang membersihkan dosaku. Dan dia boleh senyum. Sampai orang marah, engkau ni kena macam ni, kau boleh senyum. Tak apa. Subhanallah. Pernah, ini kisah benar ya, seorang sufi, seorang wali Allah, juga orang soleh. Saya tak ingat nama lah. Nama memang saya susah nak ingat. Saya baca dalam kisah yang disusun oleh Dr. Rashidi tu kan. Datuk Dr. Rashidi tu kan. Buku kisah, buku Imam Atta'ilah. Kisah-kisah ni lah, kitab tasawuf. Masya Allah. Ada seorang syekh ni, seorang alim ni, dia sakit kuat. Lalu anak murid pun datang ziarah dan terdengar dia mengeluh, aduh. Macam tu lah. Lepas tu kan, umpama bukan exactly sama. Maksudnya dengar keluhan dia daripada sakit, dia mengadu sakit. Lalu anak murid bertanya, wahai syekh, bukankah dikatakan kamu belum betul-betul sabar selagi mana kamu masih mengeluhkan ujian Allah. Anak murid ni bagi tahu guru ni, bukankah belum benar-benar erti sabar dan redha selagi mana kita mengeluhkan ujian Allah? Lalu apa jawapan syekh ni, orang alim, orang soleh ni, ahli sufi ni, wali Allah ni? Dia jawab apa? Kamu belum betul-betul redha dan sabar selagi mana kamu belum menikmati ujian Allah. Sebelum kamu menikmati ujian Allah, tuan-puan sekalian, sebelum kamu menikmati ujian Allah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, maksudnya lebih dalam. Soalan dia kata, yang engkau dengar, aduh, itu bukan aku mengeluh. Tapi tak terangkan teruk lah, dia tak terangkan jelas lah. Cuma dia nak bagi tahu, yang kau dengar mengeluh tu, itu bukan aku sedang mengeluhkan sakit, tapi aku sedang menikmati sakit. Kan orang alim ni sebut, kamu tidak dikatakan sabar dan redha dengan ujian Allah selagi mana kamu tidak menikmati ujian Allah tersebut. Subhanallah. Masya Allah. Contohlah kita bergaduh dengan suami kan. Lepas tu kita pun siap senyum. Suami pun pelik dah, kenapa? Saya sedang menikmati ujian Allah ni. Kalau ikut akan saya geram dekat awak ni. Tarik nafas tu kan. Saya membayangkan Allah sedang membersihkan diri saya. Dan Allah sedang menyediakan syurga buat saya. Bukan senang tuan-puan sekalian nak senyum bila saat bergaduh dengan suami. Contoh kan. Bahkan lama tak bergaduh siap tanya, bang, bila awak nak buat perangai? Dah lama kita tak gaduh, lama awak tak buat perangai. Dah kenapa awak ni? Yelah, sedap sebenarnya. Tapi kita tak ada sampai macam tu tuan-puan sekalian. Kan bila sehat, dah lama tak sakit ni bang. Risaulah pula. Kita tak berani nak capai tu. Tetapi orang soleh, alim ulama, ahli sufi, mereka risaukan kesihatan. Bila datang sakit, mereka menikmati sakit itu. Walaupun berat, menikmati. Masya Allah. Kalau tengok kisah, kan, kisah wali Allah yang antara yang terkenal, Rabi'atul Adawiyah ni sempat berjumpa dengan wali Allah yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Masya Allah, kisah dia ada buku dia cerita, memang sangat dahsyat.
Bagaimana bila dia sakit, dia menikmati sakit tersebut. Dia masih boleh senyum sampai tak rasa sakit. Kita gatal sikit pun dah rasa, lagi tengah semayang. Gatal mula rasa, tiba-tiba rasa ada kemomo, tiba-tiba ni nak kata tak khusyuknya kita menikmati ibadah. Apatah lagi nak menikmati sakit. Subhanallah tuan-tuan sekalian, cuma nak bagi dimensi yang berbeza sikit. Memang bahagia kalau kita ni. Tetapi erti bahagia yang sebenar, yang hakiki antaranya, bukan saya kata semua, apabila kita redha dan sabar. Subhanallah. Memang kalau dapat rumah impian, bang, rumah impian saya nak rumah ada kawasan tanah, lepas ada tanah sikit saya nak berkebun, lepas rumah tu bang jiran-jiran baik, rumah tu tak payah besar tapi rumah sebuah. Bahagianya bang kau dapat. Suami kata insya-Allah kita usahakan kita dapat. Sampai umur 50 tak dapat-dapat lagi. Tapi sebab dia redha dan sabar, dia tetap bahagia. Walaupun dia tengok orang lain dah dapat, tak apalah bang, insya-Allah Allah sediakan. Kalau kita redha dan sabar, kita tak dapat rumah impian di dunia, Allah gantikan, Allah bina istana di syurga. Kan bahagia walaupun tak dapat rumah impian. Nak kereta sekian-sekian, bang, kereta impian. Bang, kereta kita nak. Bang, kereta. Orang kalau dah suka satu kereta, atas highway banyak-banyak kereta tu juga yang dia nampak. Walaupun kereta tu jarang-jarang lalu. Tapi sampai umur 50-60 masih lagi bawa Myvi. Kan masih lagi bawa bawa kancil. Tapi sebab apa? Tak apalah bang, redha dan sabar. Bahagia. InsyaAllah ada kenderaan yang indah di syurga kelak. Subhanallah, terus bahagia walaupun tak dapat. Nak sebutnya tuan-puan sekalian, apa pun yang di dunia ni, bila kita sabar dan redha dan kita tak dapat sampai tua masih hutang lagi, tak dapat pergi haji dan umrah lagi, kan tak dapat anak-anak teruji, anak-anak masih belum berubah, pasangan pun tak dapat dari kampung. Kita sebenarnya boleh bahagia immediately. Kita boleh bahagia immediately apabila kita redha dan sabar. Masya Allah. Redha dengan apa yang Allah tetapkan sekarang. Sabar. Subhanallah, itulah bahagia yang sebenar. Dan insya Allah, Allah akan berikan apa yang kita tidak dapat di dunia. Apa jua yang kita minta, apa yang kita tak dapat di dunia, Allah akan tunaikan di akhirat. Dengan berganda-ganda lagi lebih nikmat. Tapi itulah, benda tu lambat lagi. Perkara itu tak nampak. Lainlah kalau, bang tak apalah bang, tak dapat rumah di dunia. Tu tengok bang, tiba-tiba keluar gambaran warna putih. Kan? Okey, tu rumah kita di akhirat kelak. Kalau dah nampak gambaran, mungkin semangatlah. Tapi tak nampak, itu alam ghaib. Itulah namanya iman. Iman ni yakin dan percaya benda yang tak nampak. Orang yang beriman, orang yang yakin dan percaya dengan janji Allah. Subhanallah. Dan saya tak tulis dah sebab dah lewat sangat dah. Ataupun sekian dah terlebih masa sangat dah ni. Minta maaf. Tapi sebab hari ni cuti sekolah, sebab ramai anak tak ada PJPR, itu yang ramai boleh online lagi sebab dia tak berebut telefon dengan anak. Subhanallah. Nabi bersabda lagi, tuan-puan sekalian. Kalau dapat kereta mahal pun tak bahagia juga. Ramai yang menderita. Rumah besar pun ramai. Ya, betul. Pelakon popular pun apa ni? Ya. Kena dunia pun. Betul. Terima kasih Encik Suami. Tolong bacakan komen. Betul. Ada orang kata bahagia itu pada kekayaan. Ramai mana orang kaya hidup menderita, bunuh diri. Depression, kemurungan. Tak ada rumah besar, menjarakkan hubungan dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, buat hal masing-masing. Subhanallah. Ada orang kaya, makan sedap, semua nak makan boleh. Tapi Allah tarik nikmat makan, rasa tawar masuk. Tak best, susah hati, tak bahagia. Dan ada pula orang miskin, kan, makan hari-hari ikan kering tapi bahagia, boleh gurau senda dengan anak isteri. Tapi ada juga orang kaya tapi bahagia. Tapi nak sebutnya, bayangan kita bahagia tu belum tentu bahagia. Ada orang sehat tapi tak bahagia. Ada orang sakit bahagia. Saya jumpa ramai orang sakit bahagia. Senyum dia kata, puan macam mana kesihatan? Doktor kata dah tak ada harapan, tapi senyum. Saya tunggu masa je Ustazah. Memang kanser saya dah stage 5. Stage 4 tu kan dah teruk, stage 5 pun dah ada sekarang ni. Maksudnya dah tak ada apa-apa dah. Rawatan dah tak boleh buat apa, saya cuma bertahan. Tapi elok lagi berjalan sana sini. InsyaAllah Ustazah, saya syukur sangat dengan sakit Allah bagi. Bahagia, wajah bersih tu, macam kita tengok tu tak puas tengok wajah dia.
Tak puas. Saya pernah jumpa orang macam ni, senyum bersih. Saya kata, ya Allah, tenangnya saya tengok. Saya menitik air mata, tenangnya tengok wajah puan. Antaranya kalau kami, Puan Farah Leong. Ukhti Farah Leong tu kanser dah stage 4. Kan sekian-sekian senyum. Macam tak ada masalah. Ustazah, gini. Tapi elok datang pagi, petang kerja. Padahal kanser tu dah sampai tahap berapa. Daripada kanser sekian, berpindah ke kanser sekian. Ke kanser tulang, ke kanser darah, ke kanser paru-paru. Saya kata, ya Allah. Tapi kan, bahagianya dia dengan hidup dengan tenang. Kan wajah tu bersih. Subhanallah, sebab ujian dia tu setiap saat. Tak macam kita. Ujian tu datang masa sehat setahun. Sakit datanglah berapa bulan, berapa saat. Itu pun ya Allah. Tapi orang yang sakit kanser contohnya, dia diuji setiap saat. Sakit. Subhanallah. Tapi saya pernah jumpa ada seorang wanita ni. Ustazah, doakan saya. Doktor kata saya dah tak lama. Puan sakit apa? Saya kanser otak. Dah tak lama dah Ustazah. Saya dah stage 4-5. Tapi saya bahagia sangat Ustazah. Wajah dia, Allah kurniakan wajah yang indah. Di situ Ustazah, dulu sebelum ini saya free hair. Saya free hair Ustazah. Saya bukan wanita yang baik. Saya sangat jauh dengan Allah. Saya tak solat, saya tak tutup aurat. Allah uji saya dengan kanser otak. Rambut saya gugur, saya mula pakai tudung. Memang orang kata saya, sebab dah botak baru nak pakai tudung. Tapi Ustazah, saya dah tak kisah apa orang kata. Saya sekarang dalam hijrah kepada Allah. Ketika saya hidup lagi, mudah-mudahan saya hijrah ke syurga Allah. Dia kata, Ustazah, saya menikmati ujian Allah ni. Saya rasa sangat bahagia. Walaupun saya kehilangan kawan-kawan, saya kehilangan itu, saya kehilangan ni, saya kehilangan hidup saya dulu. Dan Allah gantikan kehidupan yang lebih tenang. Sekarang saya ada banyak masa dengan Al-Quran. Saya hadir majlis ilmu. Saya hargai betul-betul masa yang ada. Kalau dulu saya suka marah-marah, saya kurang menghargai pasangan, menghargai anak. Sekarang saya buat yang terbaik. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Dan dia kata awal-awal dulu saya protes dengan Allah. Kenapa? Sebab saya seorang yang jaga kesihatan, saya jaga makan, saya selalu macam bersenam. Saya protes dengan Allah, saya marah dengan Allah. Sebab bagi saya sakit yang terus-teruk. Masa tahu teruk-teruk. Stage yang teruk-teruk yang doktor kata tak ada harapan. Tapi sekarang saya berterima kasih dengan Allah yang takdirkan saya sakit begini. Syukur Ustazah, syukur Alhamdulillah. Itu orang yang melihat erti bahagia dari sudut yang berbeza. Tapi kalau dia tetap protes, tetap marah, kan gini, dia tetap paksa doktor, tetap habiskan duit untuk berubat, kan sebab dia kata dengan sehat je dia boleh bahagia. Dia pergi sampai, ramai mana orang yang sakit teruk, sampai pergi buat perkara khurafat. Pergi jumpa bomo, dengar bomo tu kata boleh sembuh dengan bomo ni, bayarlah berapa, sampai habis duit berubat. Kan yang penting dia sehat, sebab dia letak bahagia tu pada sehat. Dia nak balik sihat dia sanggup. Doktor, saya sanggup bayar berapa? Dia pula kaya contohnya berapa juta pun. Tetapi bila dia letak redha, ya Allah aku redha. Yang menyembuhkan adalah engkau. Yang memberi sakit juga engkau, ya Allah. Aku redha, ya Allah. Lalu dia menjalani kehidupannya dengan biasa. Itulah erti bahagia. Ada orang susah bahagianya dapat anak-anak baik. Tapi ramai mana orang disebabkan anak baik, anak berjaya, anak cemerlang, jiwanya tak bahagia. Dia dihujani dengan penyakit jiwa. Riya, takabur, ujub, tak habis-habis duk cerita pasal kelebihan, pasal anak-anak dia tu kan. Menyebabkan dia rasa sombong. Menyebabkan dia rasa mulia disebabkan anak-anak yang baik. Kan? Dia mula rasa adik-beradik ni, itulah kau, aku dah cakap didik anak ni masa kecil gini-gini. Akak dulu masa kecil straight dengan anak-anak, tengok anak ni macam mana. Akhirnya kita jadi rasa kita lebih baik daripada orang. Sebab apa? Anak-anak yang baik juga ujian, anak-anak yang tidak baik pun ujian. Sakit pun ujian, sihat pun ujian. Rumah besar pun ujian, rumah kecil pun ujian. Kereta canggih pun ujian, kereta tersedu sedan bergerak pun ujian. Suami baik pun ujian, suami tak baik pun ujian. Kesimpulannya, hidup adalah ujian. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah yang menciptakan hidup dan mati kamu sebagai satu medan ujian untuk menilai siapakah yang paling baik amalannya. Daripada ujian anak yang baik, kita jadi tak orang yang beramal soleh?
Daripada anak yang buruk, anak yang bermasalah, kita dapat tak jadi ahsanu amalah, dapat amalan yang baik? Subhanallah, percayalah dan kita kena akui, daripada ujianlah sebenarnya membuatkan ibadah kita makin baik. Doa makin banyak, solat makin khusyuk dan sebagainya. Dan sebagai penutup, saya kena habiskan juga hadis ini. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala. Hadis yang kita tulis tadi ada sambungan. Besarnya pahala adalah bersama besarnya ujian. Sebab itu siapa yang sedang diuji berat sekarang? Ustazah, ujian saya terlalu banyak. Dia pun kumpul lah. Saya dah hilang kerja. Lepas tu isteri saya tak boleh terima bila saya hilang kerja. Memang tu apa sekarang saya jumpa ramai yang sebab COVID-19. Isteri tuntut cerai. Tak boleh hidup dengan suami. Suami dulu pilot. Gaji sampai puluh ribu. Tiba-tiba tak boleh fly. Suami berhenti kerja. Isteri tak mampu nak hidup. Tak sanggup lagi nak hidup susah bersama dengan suami. Dalam waktu yang sama berkenalan pula dengan lelaki yang lain, yang mana lelaki itu tidak terjejas sebab COVID, sanggup bercerai. Ustazah, saya dah hilang kerja sekelip mata, rumah kena tarik, kereta pun kena tarik, rumah kena lelong, isteri tak sanggup bersama, anak-anak dibawa sama, sekelip mata Ustazah hilang. Apa yang mampu kita cakap? Ini ujian yang sangat berat. Sekelip mata banyak benda yang ditarik. Apa yang mampu diucapkan antaranya adalah, memang berat sangat ujian encik. Tetapi sebesar itu ujian encik, sebesar itulah juga, sebesar itu ganjaran. Kan? Seberat apa ujian, sehebat itu ganjaran. Jadi kita tak mampu nak membayangkan dan nak memujuk bila orang yang betul-betul dalam keadaan ujian. Tetapi hadis ini, Nabi SAW bila menyebutkan itu adalah perkara yang benar. Nabi kata, sesungguhnya besarnya ganjaran ataupun pahala bergantung kepada besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mengasihi, mencintai seseorang, ia pasti menguji mereka. Ujian itu tanda Allah sayang, tanda Allah cinta. Oleh itu, sesiapa yang redha, sambungan hadis ini, syarat siapa yang redha dengan ujian tersebut, maka baginya redha Allah. Manakala sesiapa yang murka, sesiapa yang marah dengan ujian tersebut, maka baginya kemurkaan Allah. Ingatlah, siapa yang redha dengan ujian Allah, maka dia dapat redha Allah. Dan barang siapa yang marah-marah, siapa yang murka, kan, protes dengan ujian Allah, marah pada Allah ataupun marah dalam bentuk kepada manusia, tapi hakikatnya marah pada takdir Allah, maka dia juga akan dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan pagi Isnin, minggu yang baru, kita dapat semangat, kita dapat kekuatan, dapat motivasi untuk menghadapi apa jua ujian dan cabaran, jadi lebih kuat dan kental, tukar dimensi ataupun definisi bahagia kita apa? Pada redha, pada sabar, pada tenang. Kalau jalan yang dilalui itu perit, pedih, tapi hakikatnya dapat redha, sabar dan tenang, maka itulah bahagia. Dan seolahnya kita kata, ya Allah, sekiranya dunia itu menghalang aku untuk rasa tenang dan bahagia, untuk solat yang khusyuk, untuk bangun malam, maka jauhkanlah aku daripada dunia itu. Itulah erti bahagia, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap kepada semua. Berjumpa besok pagi dalam kuliah Riyadhus Shalihin lagi. Kita akan bacakan hadis esok ni, hadis yang memang sangat-sangat panjang, tapi kisah seorang sahabat Nabi yang luar biasa sabarnya. InsyaAllah kalau saya tunjuk tu, hadis ini 2 muka surat. 2 muka surat penuh. Jadi sangat panjang. Kita akan bacakan saja, tapi ia sebenarnya tentang kisah. InsyaAllah. Jumpa lagi, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahal azim, wabillahi taufiq hidayah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Hari ni paling lama ni sebab putus tadi tu lah, minta maaf ya. Ada 3, 5, 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
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.